Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Muhammad Farish dan Muhammad Irfan akan membentangkan tentang pembentukan Malaysia, Sejarah Tingkatan 4 Bab 5. Konsep gagasan Malaysia. Pembentukan Malaysia melahirkan negara yang berdaulat. Ianya merupakan kerjasama daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dan rundingan dengan Kerajaan British. Kesepakatan ini telah membentuk Malaysia dan terbentuklah Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Idea gagasan Malaysia ini ialah konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British dan ianya merupakan cadangan daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Perkembangan idea dan usaha membentuk Malaysia. Idea pegawai British. Pada tahun 1887 dikemukakan oleh Lord Brassey. Beliau mencadangkan bahawa Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat bersatu. Dan pada tahun 1951 Sir Malcolm MacDonald mencadangkan penggabungan Tanah Melayu di Asia Tenggara bagi membentuk entiti dan juga ekonomi. Manakala idea penduduk tempatan. Pada tahun 1906, majalah Al-Imam menggesa penyatuan Raja Orang Melayu. Manakala pada tahun 1938, segelintir nasionalis Tanah Melayu ingin Tanah Melayu bersatu dengan Indonesia dan pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei sertai Tanah Melayu. Seterusnya pada tahun 1952, Sir Gerald Temple meminta penggabungan itu disegarakan bagi tujuan keselamatan dan pada tahun 1960, Sir Geoffrey Troy mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Bagi idea penduduk tempatan pada tahun 1958, Datuk Mustafa Datuk Harun mencadangkan minat untuk membawa Sabah bersatu dengan Persekutuan Tanah Melayu. Manakala pada tahun 1960, sekali lagi Tunku Abdul Rahman memaklumi Lord Perth bahawa berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Singapura. Ya, dan di sini kita dapat lihat bahawa rasional idea pembentukan Malaysia. Yang pertama tidak lain tidak bukan iaitu keselamatan, dan kedua keseimbangan komposisi Sarawak, ketiga mempercepatkan kemerdekaan dan akhir sekali tidak lain dan tidak juga bukan pembangunan wilayah. Reaksi tempatan dan negara jiran. Ianya terbagi kepada dua iaitu reaksi tempatan dan reaksi negara jiran. Yang pertama sekali, Persekutuan Tanah Melayu menyambut baik dan bersetuju dengan cadangan tersebut, manakala di Sarawak pula ada yang menyokong seperti Parti Pesaka dan Berjasa. Namun begitu, ada juga yang menentang seperti Parti SUPP dan ada juga yang menentang kemudian pada akhirnya dia menyokong kembali seperti Parti SNAP. Manakala negara jiran kita iaitu Indonesia telah pun memberi reaksi dan sambutan yang baik. Manakala di Sabah, banyak parti yang menyokong hal ini, antaranya Parti UMNO dan juga Parti USNO. Namun begitu, tidak sikit yang menentang seperti penduduk dan juga parti-parti lain. Manakala di Singapura pula, Parti PAP menyambut baik dengan hal ini dan Parti Rakyat Singapura menentang teguh dengan hal ini. Terakhir sekali iaitu reaksi daripada Brunei. Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin sokong dengan hal ini walaupun terdapat segelintir parti yang tidak bersetuju dengan hal ini. Antaranya ialah Parti Rakyat Brunei dan akhir sekali iaitu negara jiran Thailand. Kerajaan Thailand menyokong dan memberi reaksi positif terhadap pembentukan Malaysia 1963 ini. 5.4 Langkah pembentukan Malaysia. Usul pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961, mengadakan lawatan ke negeri yang terlibat, penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM, referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Cobalt dan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan JAK. Siri lawatan. Pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu.
Pada bulan Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa Temenggung juga anak Baring, Donald Stephen dan Datuk Mustafa Datuk Harun mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. November 1962, lawatan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan Sabah. Lawatan rombongan Datuk Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia USKMI ditubuhkan ketika persidangan alih-alih Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Mesyuarat JSKM diadakan sebanyak 4 kali, iaitu di The Sultan, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Tujuan penubuhan. Pertama, meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Kedua, menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat pembentukan Malaysia. Tiga, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Donald Stephens dilantik menjadi pengerusi JSKM. Referendum Singapura diadakan pada bulan 1962 hingga bulan September 1962, menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Keputusan referendum mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia dengan syarat yang telah ditetapkan oleh kedua-dua pihak. Rundingan London. Pada bulan November 1961, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Referendum bermaksud pungutan suara rakyat berhubung dengan suatu dasar politik dan sebagainya. Suruhanjaya Cobalt dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1962. Suruhanjaya Cobalt mengandungi wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Lord Cobalt dilantik menjadi pengerusi. Ahli-ahli terdiri daripada Sir Anthony Abbott, Sir David Watterson, Muhammad Ghazali Shafi'i dan Wong Pao Ning. Pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan JAK. Penubuhan Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai jawatan kuasa antara kerajaan JAK pada bulan Ogos 1962. Jawatan kuasa ini diwakili oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Penubuhan JAK bertujuan menyediakan rangka perlembagaan dan pembentukan keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Pertama, jawatan kuasa ini dipengerusi oleh Lord Lansdowne, Menteri Tanah Jajahan. Kedua, timbalan pengerusi ialah Tun Abdul Razak Husin. Sarawak. Pertama, Ketua Setiausaha. Kedua, Peguam Negeri. Ketiga, Setiausaha Kewangan. Keempat, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. 5. Temenggung juga anak Barieng. Keenam, Pengarah Montegray. 7. Ling Beng Sew. 8. Chia Chin Sin. JK mempunyai 5 jawatan kuasa kecil, iaitu pertama, perlembagaan, kedua, kewangan, ketiga, perkhidmatan awam, keempat, perundangan dan kehakiman, kelima, organisasi jabatan. 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA 63 yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura.
ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Inti Parti Perjanjian Malaysia. Pertama, tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Kedua, Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Melayu bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Ketiga, kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Keempat, memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan Kabinet Negeri. Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Indonesia membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Oleh itu, Utan Setiausaha Agong PBB mengumumkan penubuhan jawatan kuasa iaitu United Nations Malaysia Mission (UNMM) pada 12 Ogos 1963. Pengisytiharan 31 Ogos 1963 ditangguhkan kerana laporan Setiausaha Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Peristiwa Pengisytiharan Malaysia, Kuala Lumpur. Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Seterusnya, Sarawak, Datuk Abang Haji Openg Abang Sapii mengangkat sumpah jawatan yang di-Pertua Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Kir Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, Sarawak. Turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri. Seterusnya, Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah, serta menandatangani surat sumpah jawatan sebagai yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Tun Abdul Razak Hussein mewakili Kerajaan Persekutuan. 5.6 Konfrontasi dan usaha menganangi. Kerajaan Indonesia tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan mula muncul selepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1962 apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Konfrontasi. Pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Peristiwa penentangan. Indonesia, 20 Januari 1963, melancarkan dasar konfrontasi terhadap Tanah Melayu, Ganyang, Malaysia. Seterusnya, 16 Januari 1963 hingga 27 Mac 1963, tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak. Ogos Disember 1964, pendaratan gerila di Johor. Seterusnya, tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak pada 12 April 1963. Pada 29 Disember 1963 berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Pada 2 Disember 1964 berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Seterusnya, Dr. Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi telah mengubah
pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. Langkah menamatkan konfrontasi. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik dalam usaha mengenangi konfrontasi. Tanggungjawab menyusun strategi diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Syafiee. Tugas utama kementerian ini adalah untuk mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. 1963. Pertama, usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh UTAN Setiausaha Agung PBB. Beliau mengutus wakilnya CV Narasimban pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, Presiden Macapagal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April 1963. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafiee. Ketiga, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo pada 1963. Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Keempat, Tun Abdul Razak Hussein menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1963 bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, hadir bagi pihak negaranya. Kelima, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menghadiri mesyuarat bersama-sama Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal di Manila pada 31 Julai hingga 5 Ogos 1963. Hasil penting ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. 1964. Rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964, melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan 1 sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama dimainkan oleh Tanat Koman, Menteri Luar Thailand, yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. 1965. Peralihan kepimpinan di Indonesia pada 30 September 1965 menamatkan konfrontasi. Jeneral Suharto melantik Jeneral Ali Muar Topo dan Adam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. 1966. Kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. Tun Abdul Razak Hussein mendatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966.